Ilmu yang menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia. Harta ni, al-mal, itu adalah perkara yang termasuk dalam kategori fitnah. Fitnah. Nabi SAW sabda tadi mafhumnya, likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, khusus. Dan kita sekarang berada di akhir zaman. Bila kata akhir zaman, kitalah umat Nabi SAW. Dan akhir zaman ini bicaranya semua harta. Semua harta, bicaranya semua harta. Malah salah hari bulan, silap hari bulan, kita kata begini juga, nak Islam hebat pun kena dengan harta. Parah. Makna kata Islam ni tak hebat kalau tak ada harta. Atau bahasa mudah, ekonomi. Hati-hati statement begini. Memang dia menyokong, membantu kita untuk perkara-perkara yang kelangsungan dalam kehidupan kita, tetapi kita bukan kuat dengan harta. Kalau kita kaji sejarah-sejarah terdahulu, bagaimana kegemilangan Islam yang pernah mencapai satu puncak yang maksimumnya sehingga menguasai 2/3. 2/3 jangan buat main. 2/3 tu besar. 2/3 wilayah pemerintahan dunia. Dunia, bukan negara, dunia. Nah, dunia ni Allah bagi kat Islam 2/3 dunia. 3 Mac 1924 ni tarikh keramat lah. Masing-masing pakar-pakar simpan dalam jadual tarikh tu, tulis 3 Mac 1924 jatuhnya Empire Uthmaniyah. Jatuhnya Empire Uthmaniyah. Di saat susah ke? Biasa jatuh ni di saat susah ke? Dah. Biasa jatuh di saat senang. Jarang orang tengah susah ni jatuh, sebab dia sedang berhati-hati berjalan. Biasa tengah jatuh ni tengah berlari. Tengah berjalan jatuh teruk sangat tu, maknanya tengah penat. Tengah berjalan jatuh, mana tengah sakit lah mungkin, atau ada lubang kat situ ke, atau tersadung ke. Tapi biasanya kalau tengah berlari, itu kemungkinan jatuhnya tinggi. Nah, biasa orang adatnya begitu, bawa motor laju-laju. Kan laju, biasanya laju membahayakan nyawa, laju. Tak pernah lagi lah keluar statement perlahan membahayakan nyawa, tak ada lagi lah. Tapi kalau kena juga nak jadi macam mana, itu takdir. Ustaz, saya dah buat perlahan, kena sondol dia orang, tu cerita lain. Sebab tu diletakkan had kelajuan maksimum 110. Kalau nak bawa lebih, tanggung sendiri, saman bayar sendiri. Itu sajalah. Bawa Lamborghini, bawa 110. Baik tak payah beli Lamborghini 500 horsepower, bawa lah 300, alang-alang. Beli motor 1100 cc Z1000, takkan bawa 80. Mana maunya, pecah kereta tu. Bawa 1618, jatuh tanggung sendiri. Tu dia. Jadi makna kata tengah laju tu jatuh. Jadi harta ni sifat dia laju. Tak ada lagi lah orang lambat dengan harta ni. Asal tawaran harta je, langkabut, melompat-lompat orang datang. Nah, kenapa nak datang cepat? Takut nanti kan kena potong mileage, kena potong allowance. Harta lah tu. Baik. Jadi perlu diingat di sini, bila kata likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal, harta ni fitnah, dan nak keluar daripada fitnah harta mesti dengan ilmu. Ilmu pula ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang membuatkan kita tidak terfitnah dengan harta. Harta kok mana pun akan datang pada kita, kok mana pun. Tolak tepih kiri, tepih kanan, tepih atas, tepih bawah, dia mari dekat kita. Bila dia mari kat kita, pastikan kita tahu nak buat macam mana. Itu yang penting. Pastikan kita tidak tertipu dengan dia. Pastikan kita tidak terfitnah dengan dia, sehingga kan dia tidak beli kita. Hari ini kebanyakannya dibeli oleh harta. Sebab apa? Yang pertama sekali, harta mengambil masa kita. Harta mengambil masa kita. Yang lebih bahaya, harta mengambil iman kita. Ini lebih bahaya. Menyebabkan segala apa yang kita lakukan dengan harapan kita nak dapat kebahagiaan, konon-kononnya kebahagiaan dunia dan akhirat,
Tapi bila cek balik, semak balik, banyak lagi dosa, malah iman cacar meraba, rosak tuan. Kenapa? Harta boleh mengambil iman di dada. Hati-hati. Dia bukan sekadar ambil masa kita pun dah ke laut dah kerana harta ni, kalau tak diurus dengan baik, manjang sibuk. Apatah lagi iman itu juga boleh tergadai kerana harta. Maka dengan itu, macam mana iman boleh tergadai dengan harta? Kita kait sambung dalam bab tawakal. Bab tawakal tuan. Mari bab harta tidak lain tidak bukan mesti bicaranya tentang usaha. Mari bab harta, dia tak ada istilah duduk saja. Ustaz, saya goyang kaki, Ustaz masuk duit. Memanglah menjahit. Goyang kaki. Enggak. Tapi sekarang dah tak goyang kaki dah. Pakai mesin tat. Goyang kaki masuk duit. Aduh, tengoklah bisnesnya, kerja yang goyang kaki. Setakat ini duduk saja-saja tu bolehlah dapat. Tapi tak dapat seperti mana yang orang duduk kerja usaha tu. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, pada sesi yang lepas kita telah membincangkan bagaimana usaha tawakal yang duk kita rasa, duk kita sangka kita bertawakal. Kita sebut dia tawakal, tak sebut saja. Tapi sebab sibuknya besar, ngaji pun tak berapa kemah. Sebab kita dah lebih takut tiada harta daripada tak ada pahala. Kita lebih takut tak ada harta daripada tak ada ilmu di dada. Kita lebih takut daripada miskin harta daripada miskin ilmu. Kita lebih takut, maka kita pun kadang-kadang jarang-jaranglah nak ambil tahu sangat. Maka rupa-rupanya kita salah tawakal. Apa makna tawakal? Kita ulang kaji balik. Tawakal maknanya wakala, mewakilkan, menyerahkan. Pada siapa? Apa maksud tawakal ni? Bila mari bab usaha, mari bab harta, kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang rezeki sebenarnya. Kita bicara tentang rezeki sebenarnya. Apatah lagi orang lelaki, rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwam ni maksudnya apa? Dia kena memimpin, membimbing isteri anak-anak ni. Melalui terutama dalam bab ekonomi. Dia kena, bahasa mudah, dia kena settle everything. Bahasa Jawa kata everything settle. Jadi bila kata everything settle tu, semua perlu diserahkan kepada orang lelaki. Dan lelaki ni dia kena faham, dia bukan hanya mengurus duit. Dia bukan hanya mengurus duit, tetapi dia kena faham yang lebih besar tu, dia mengurus kepercayaan dia tentang duit. Itu dia panggil tawakal. Sebab orang beriman itu ada kelebihannya, sebab dia bukan semata-mata bekerja dengan benda, dia bekerja dengan iman di dalam dadanya. Maka di sini kalau kita lihat makna tawakal yang ni, sikap hati. Tawakal ni kerja apa? Kerja hati. Usaha kerja apa? Kerja badan. Usaha ni fizikal. Tak usah cakap lah kena usaha. Memang kena usaha dah. Tapi masalahnya usaha hati ni tak sekali. Hati ni dia tak sinergi. Dia tidak sekata dan seia berjalan tu. Hati ni tak mana-mana pergi. Dan lebih parah, hati salah letak tempat. Ini pakai tawakal ni. Sebab tawakal ni kerja hati, yakni hati yang berserah kepada Allah. Hati yang berserah kepada Allah untuk mendapatkan segala yang diinginkan, serta menolak apa yang tidak diinginkan, disertai dengan sikap bergantung pada Allah dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Hati yang hampa dari kebergantungan pada Allah adalah merupakan celaan terhadap tauhid, yang akidah. Sebaliknya, tidak melakukan usaha menunjukkan kelemahan dan kurang akal. Ini tafsiran pada tawakal ni. Orang kata tawakal ni menyerah pada Allah. Dia tak faham, menyerah bukan masuk menyerah usaha. Usaha kerja jasad, fizikal, syariat. Yang kita nak bincangkan ni hati. Hati wajib kena serah pada Allah. Sebab apa? Kita bicara soal rezeki. Kita boleh mengira harta kita, boleh, tapi kita tidak boleh mengira rezeki kita. Kita tidak boleh mengira rezeki kita. Harta boleh, tapi rezeki tidak boleh. Tapi jangan salah faham. Kerana dok faham harta tu boleh dikira, maka dia pun mula berkira-kira dengan rezeki dia. Dia mula berkira-kira untuk melaksanakan apa yang dituntut dalam rezeki. Dalam rezeki cerita lain, dalam harta cerita lain. Dalam bab tawakal ini adalah menyerah hati tentang bagaimana yakinnya kita terhadap rezeki. Yakin kita tentang rezeki. Jangan salah letak keyakinan. Bila tiada ilmu, ilmu tak ada. Sebab yakin ni dimulakan dengan ilmu, dipanggil ilmu yakin. Bila ilmu tak ada,
maka keyakinan dia akan diletakkan pada usaha dia. Dalam bahasa mudah saya ringkaskan perbincangan pada petang ini. Tuan-tuan dengar baik-baik kalimah ini. Mungkin pakai, mungkin tak pakai. Dia tanpa sedar kita buat benda yang batil. Sebab batil ni kita tak sedar melainkan dengan ilmu yang hak. Apa yang biasa kita buat? Kita akan sebut begini. Saya yakin dengan usaha saya, Ustaz. Saya yakin dengan usaha. Walaupun tidak sebut, tapi lintah dalam hati pun jadi. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan ini bahawa membuahkan hasil. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan ini, saya yakin dengan perniagaan saya yakin dengan kerja saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Maka perbincangan, percakapan ini adalah perbincangan kalam yang batil. Kerana apa? Yakin perbincangan hati. Tawakal cerita tentang hati, bermakna dia tawakal dengan usaha, bukan tawakal dengan Allah. Tu tanpa sedar tu dia yakin dengan usaha. Yakin bahasa hati, amalan hati, ya, yakin amalan hati. Erti kata lain, dia bertawakal dengan usaha. Dia menyerahkan bahawa usaha dia lah yang menentukan rezeki dia. Sebab itu orang sanggup tinggalkan ketaatan pada Allah SWT. Orang sanggup lambat-lambatkan solat. Orang sanggup buat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kerana semata-mata usaha dia. Dalam buat macam mana, Ustaz? Usaha saya macam ni, kalau saya tak buatkan, saya tak makan. Hati-hati. Sedangkan usaha tidak mendatangkan rezeki sebenarnya. Tak faham, Ustaz? Kalau betul usaha mendatangkan rezeki, kucing usaha tak kucing? Usaha ni untuk akal saja, jangan main-main. Orang tak ada akal tak usaha. Sebab tu hati-hati yang ni nampak macam tak berusaha, tak berakal, kamu ni gamak. Usaha makam akal. Binatang ada akal tidak? Tak ada. Kalau kucing berusaha, penuh restoran lagi, jangan main-main. Kita nak order lauk, tengok-tengok dah hilang dah ikan. Kalaulah kucing ataupun lembu berusaha, tahun depan tak ada ibadah korban. Kita tu korban, jangan main-main. Dia tangkap dengan kita, dia sembelih dengan kita pula. Tahun lepas kau sembelih aku je. Tahun ni aku sembelih kau. Dah bergaduh dengan lembu. Usaha bukan semata-mata, ataupun usaha bukan syarat mendatangkan rezeki. Bukan syarat. Tapi syarat mendatangkan rezeki itu tawakal, takwa. Usaha itu syarat menjadi sebagai manusia. Syarat manusia usaha. Kalau tak usaha bukan manusia namanya. Dia kena faham. Habis Ustaz, saya usaha ni untuk apa? Menyatakan kamu manusia, membezakan dengan binatang. Kalau tak nak usaha, silakan. Sama rata lah, lebih kurang sama dengan binatang. Sebab Allah bagi akal, suruh berfikir. Berfikir cari jalan. Cari jalan untuk kelangsungan hidup. Tetapi bukan menentukan apa yang kita nak dapat hari ni, berapa cukup tak cukup. Itu soal rezeki. Yang menjamin rezeki bukan usaha. Hati-hati. Sebab tu ramai hari 40 usaha, 40. Tetapi yakin tiada dalam dada. Dia salah tawakal. Dia serahkan keyakinan kepada usaha dia. Sebab tu tidak terkejut kenapa orang sanggup meninggalkan antara ibadat yang paling utama, yakni solat. Ibadat solat paling utama, tuan-tuan. Terutama orang meniaga. Orang meniaga lah sepatutnya paling terpacak sekali solat awal waktu. Sebab dia adalah yang paling rapat dengan urusan rezeki. Sebab dia tak ada gaji tetap. Macam orang yang dah bekerja, yang dah ditetapkan gaji. Tapi ingat, walaupun dah ditetapkan gaji, belum tentu rezeki itu berkat. Walaupun dah ditetapkan gaji, belum tentu Allah berkati rezeki. Sebab apa? Banyak yang haram. Mengelat, mengulat, macam-macam lah. Ulat-ulat, macam-macam jenis ulat keluar. Dia klaim 8, tapi yang kerja 5, 4, 3 jam haram. Sebab tu rasa macam tak cukup. Ingat, sifat rezeki itu cukup. Bukan banyak, bukan amount, bukan kira 1 juta, bukan kira 2 juta. Tetapi yang dikiranya itu adalah kecukupan. Maka saya yakin dengan usaha itu batil. Sama juga dengan saya yakin dengan amalan. Ada orang kuat beramal, tuan-tuan.
Tuan-tuan yakin dengan kuat beramal tu boleh jadi alim? Tadi tuan-tuan ingat, bila dah zikir sejuta kali, dah yakin tak diganggu oleh syaitan? Tidak tuan-tuan. Sebab itu jangan yakin dengan amal. Habis itu Ustaz, nak kena buat macam mana? Kalau tak yakin dengan amal, nak buat macam mana? Ini datangnya tawakal. Yang ni bila kita menyerahkan kepada Allah, bermaksud kita kena pergi pada yang hak. Apa perbicaraan ataupun kalam yang hak, kalam yang benar adalah usahalah dengan yakin. Ambil ni. Usahalah dengan yakin. Sebab apa? Sebab yakinlah dengan rezeki Allah. Setiap usaha yang dilakukan telah tertulis, setiap rezeki yang telah Allah nyatakan. Bahawa Allah kata, wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang yang melata di atas muka bumi ini, Allah dah tetapkan rezeki. Jadi hari ini sedang jemaah mata Allah SWT, keyakinan itu mesti diletakkan kepada tempat yang benar, yakni haram, ataupun dalam ini ulama mengatakan bahawa haram malah menjadi satu benda yang dipanggil syirik. Syirik. Dalam perbincangan tawakal ni bab iman. Bila bab iman salah yakin jadi syirik. Kalau yakin dengan amal, mengejar fadilat amal semata-mata untuk melantarkan bahawa bila beramal banyak boleh rasa mulia, itu akan jadi orang yang mencari kelebihan-kelebihan pada amal. Hati-hati, dia akan jadi talbis iblis. Apatah lagi dengan usaha, meletakkan bahawa usaha itulah yang memberi kesan dan bekas mudarat dan manfaat kepada kehidupan ini, maka dia boleh termasuk dalam syirik. Dan syirik ini juga terpecah pada dua, syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar jali dengan mana? Dengan perbuatan yang kita lakukan. Contoh, bila kita bekerja, tiba-tiba datang kewajipan, yakni contoh solat. Saya buat contoh solat bagi yang meniaga. Dia meninggalkan solat itu kerana gara-gara takutnya dia kehilangan harta. Hati-hati, itu menyatakan bahawa dia sedang sembah harta dengan perbuatannya. Belum lagi sembah secara nyata lagi, banyak lagi cara khurafat yang kita akan lakukan. Sama juga dengan perkara-perkara yang kita lakukan dalam konsep syirik kecil. Syirik kecil ni apa? Dengan qasad niat. Walaupun kita sembah Allah Ta'ala dari sudut syariat, tetapi hati tidak bulat menyerah pada Allah Ta'ala. Arti kata lain, bicara soal rezeki masih ragu-ragu, kerja masih ragu-ragu. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini haram apabila kita menyerahkan, kata ulama, menyerahkan manfaat, mudarat atau sesuatu perkara itu pada selain daripada Allah. Kita usaha, kita kerja, itu dalam bab yang lebih besar tu rezeki. Beramal, yang apa yang kita nak, kita beramal pada kita amalnya apa yang kita nak. Ini kita nakkan pahala. Pahala ni tuan-tuan, kita beramal je. Beramallah dengan yakin. Yakinlah Allah Ta'ala memberikan pahala bagi setiap amalan. Jadi beramallah dengan yakin. Itu cara dia. Maka sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini dalam konteks hukum, yakni apa hukum tawakal tu wajib. Wajib kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab kita berurusan soal rezeki, soal hidup mati, soal kasih sayang, soal kelangsungan hidup masa depan ni tuan-tuan. Hati-hati apabila kita salah letakkan perkara yang tidak pasti. Masa depan ni semua benda yang tidak pasti. Jadi bila berbicara soal benda yang tidak pasti, hati-hati dalam membuat satu statement macam tadi. Saya yakin Ustaz, saya yakin. Yakin dengan apa? Simpanan saya. Habis. Sebab tu bagi yang minta maaf, ramai yang tanya, Ustaz macam mana kalau insurans ke yang buat takaful? Saya pun cakap hati-hati. Jangan sampai dia mengambil keyakinan kita. Kalau simpan sekadar untuk satu tujuan semata-mata, tak ada masalah, harus saja. Tapi dengan simpanan itu melegakan hati, ada jaminan pula tu, hati-hati. Dia boleh mengganggu iktikad kita. Bermaksud kita telah menyerahkan urusan rezeki pada simpanan. Rezeki saya cukup Ustaz. Apa maksud cukup rezeki? Ada simpanan. Tu bahaya tu. Bahaya. Saya amal dah cukup Ustaz. Apa putih amal cukup? Saya selalu datang masjid, saya selalu baca Quran, saya selalu zikir. Hati-hati. Sebab amalan banyak macam mana pun takkan cukup-cukup sebenarnya. Jadi hati-hati dalam meletakkan i'tikad. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang penuh barakah ni adalah apabila kita meletakkan kembali peletakan keyakinan, yakni usahalah dengan yakin, beramallah dengan yakin, hiduplah dengan yakin.
Clear. Yakin ni tuan-tuan kena bina dengan ilmu. Satu, ilmu yakin. Yang kedua, bila kata ada ilmu yakin, istiqamahlah dalam menuntut ilmu supaya terbuka makam yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin ni apa? Ainul yakin ni dia dah nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Saya nak tanyalah yang mana bekerja ni, yang beramal ni hari ni. Sepanjang beramal, bekerja, dah nampak kekuasaan Allah. Duk beramal juga. Saya cakap nampak tak kuasa Allah? Dia nampak dengan amal saya. Biar. Kalau dengan amal dia nampak kuasa Allah, letih. Berbalik kepada dia yakin dengan amal. Kita beramal, dia dah nampak kekuasaan Allah. Nampak kuasa Allah dulu ke amal dulu? Amal. Habis tak, jangan beramal. Kalau tak beramal, teruk lagi. Kita kalau tak beramal, teruk lagi lah. Makna kata ketika kita iyyaka na'budu, sembah tu kena pastikan sembah tu nampak. Apa maksud nampak? Merasakan kuasa Allah. Tu soalan yang lebih tepat yang saya kena tanya adalah, adakah kita dah benar-benar rasa kuasa Allah? Adakah kita dah merasakan Allah berkuasa? Hati-hati. Sebab itu ilmu ni kena istiqamah. Dia bukan just sekadar bila ada masa baru nuntut ilmu. Tuan-tuan kena luangkan masa. Kena ada jadual. Kena jadual yang tetap. Sebab untuk mencapai ainul yakin, dia kena melalui ilmu yakin. Ilmu yakin pula ilmu yang membahaskan terutama dalam bab begini, iman. Jadi bila dah naik ainul yakin, terbuka pintu hati dalam melihat kekuasaan Allah. Melihat kekuasaan Allah. Supaya kita tak nak jadi macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bekerja keluar siang malam pagi petang, tapi masih merungut. Benda yang paling senang nak buat ketika susah adalah merungut. Semalam saya pergi makan dekat satu tempat lepas kuliah maghrib di Wangsa Maju sana. Ilmu yang cukup hebat Allah bagi kat saya semalam. Simple je. Owner kedai makan tu kawan kepada sahabat saya ni, dia cakap dia buat donat. Donat dia macam Big Apple. Dia buat sendiri, sedap dia macam Big Apple. Tapi dia bagi tahu tak capai KPI, ustaz. Dah sedap tak pakai KPI. Jadi hari-hari kita bagi free je kat customer. Tapi tinggal untuk saya malam tu 3. Lepas tu dia cakap apa? Bila free jangan komplain lah, ustaz, ya. Baru kita nak komen, kata. Bila saya bagi free jangan komplain lah, katanya. Tuan-tuan, terus saya cakap subhanallah. Hidup ni free, tuan-tuan. Siapa yang bayar nafas? Ada yang bayar bil nafas? Saya tak tahulah kalau ada bayar bil nafas sekejap lagi. Berapa banyak komplain kita buat ini hari? Allah bagi free hidup ni sebenarnya. Tiba-tiba kita komplain banyak, tuan-tuan. Bukan taat banyak, komplain banyak, taat sikit. Hati-hati. Itu bermakna keyakinan kita berbelah bagi. Orang lah yakin pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dah lah dapat hidup free. Dapat apa yang ada, dia buat je, tuan-tuan, patutnya. Macam solat je kita niat, usolli sahaja aku. Cuba kerja saja aku kerja je. Dapat tak dapat nombor 2, yang penting saja je kerja ni. Makam solat macam itulah, sahaja aku solat sebenarnya. Itu lapas niat. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Makna kata, benda yang paling senang nak buat ketika susah merungut, benda yang paling susah nak buat ketika senang bersyukur. Ini Allah sendiri cakap dalam Quran. Ini bukan kita buat kalam main-main. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, bila kita letakkan keyakinan kita pada tempatnya, ilmu yakin. Nak dapat yakin bukan dengan usaha. Kita dah usaha banyak kali tapi tak yakin-yakin. Maka bina dengan ilmu, Allah angkat, terbuka pintu hati, nampak kuasa Allah, kemudian capai tahapan yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat. Dia panggil hakul yakin. Hakul yakin ni tak payah cakap banyak dah. Dia tahu Allah kata, kalau Allah kata aku jamin rezeki, aku jamin. Dia buat kerja all out. Orang yang hakul yakin ni, tuan-tuan, dia akan keluar satu statement. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Tu dia. Anda ingat muka ni ada masa nak muka tunjuk tak ada duit? Saya usaha saya kerja saja. Macam tu orang beriman dia macam tu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah cukup setakat itu saja. Zuhur mudah awal sekarang ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang pada berakah ni tak cukup untuk di sini saja. Saya jemput semua yang hadir pada petang ni datang kuliah maghrib. Kuliah yang banyak ada dekat sini. Tengok jadual kat sana, kat luar sana. Tolonglah tak dapat datang 30 hari, datang 40 hari.
Dia jangan makin kurang, dia makin set lah tuan-tuan. Sebab ingat, yang paling penting dalam hidup ni yakin. Tak ada yakin, tak ada usaha, tak jadi. Usaha takkan jadi tanpa yakin. Tadi bila dia yakin dengan usaha, maknanya usaha dia ragu. Yakin dia kena letak pada Allah. Jadi belajarlah sampai sehingga Allah bagi keyakinan pada Allah. Kemudian kita berusaha sedikit jadi banyak. Ini yang kita nak. Usaha sedikit jadi banyak. Kerana apa? Yakinnya tinggi. Allah dah ringankan usaha dia. Tapi kalau usaha dia banyak, yakin dia sedikit, Allah akan susahkan di dalam bab usaha ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan peringatan untuk diri saya juga dan semuanya hadir pada petang penuh barakah ni. Mulai hari ni kita lakukanlah sesuatu itu dengan yakin. Dengan yakin kepada Allah, sebab semuanya telah Allah janjikan insya-Allah.